Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah. Syukur dapat kita bertemu sekali lagi sesi ketiga ni untuk meneruskan kursus pemantapan akidah kita. InsyaAllah dalam surat ketiga ini, di atas kertas kecil yang ringkas saya sediakan tu, kita tajuk bagaimana kaifiat untuk menghayati ilmu tauhid dalam kehidupan seharian. Ada sekalian, prinsip kita nak bicara adalah nak memahami Allah sebagai ilah makhluk. Pastinya fakir, sentiasa fakir kepada Allah Ta'ala. Allah SWT dia ghani, tak berhajat langsung pada makhluk Tuhan. Dan dalam prinsip untuk menghayati dan faham macam mana nak boleh ada kontraktual hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, saya sebut dengan very light knowledge. Ada yang benda simple je dengan kehidupan kita, dan ada tak dapat tidak juga ada amalan yang kena buat untuk memudahkan proses connection kita dengan Allah Ta'ala ni. Tak dapat tidak mesti kena. Pasal kita dalam proses nak mendapatkan tauhid Allah Ta'ala, untuk menjalani perjalanan hidup sebagai seorang hamba, dalam keadaan sentiasa menyedari kita hamba Allah Ta'ala, kita makhluk Allah. Kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala, diberi limpah kurnia demi limpah kurnia, tak putus-putus. Yang kalau kita nak hitung lah, kalau anda kata ada satu alat boleh nak kira, alat tu kuasa ni mesti faham Allah ilah, makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi kunci pertama ni mesti faham semua makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang bukan daripada ciptaan Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada makhluk yang istilahnya makhluk dengan sendirinya. Hatta kalau iblis dan syaitan, atau istilahnya dia aduullah, musuh Allah Ta'ala sekalipun. Istilah musuh tu pasal Allah Ta'ala create di atas, itu profession dia, itu tugas dia, untuk dia ditakdirkan jadi begitu. Ketentuan yang membuat dan menentu Allah Ta'ala. Dan semestinya macam mana sekali lalu saya ada sebut tadi, pasti perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan dia tak ada yang sia-sia. Semua ada hikmah dan rahsia belaka. Cuma kita kadang tak pandai nak ambil kefahaman rahsia dan hikmah itu tuan-tuan. Tapi dasar ilmu tauhid mesti betul. Apa dia? Semua makhluk made in Allah Ta'ala. Yang ni yang kalau kita muskil, kita perlu bertemu pada ahli dia, tanya, dapatkan penjelasan yang dapat mungkin daripada ahli dia, untuk menghilangkan apa-apa muskil. Itu yang kefarduan kita menuntut ilmu. Dah belajar tak faham, kena bertanya. Dan kaedah menyelesaikan masalah bukan pergi tengok Tok Google, apa pergi bahasa gitu kan. Tapi kena buat Tok Guru, macam tu kan bahasanya. Baik zaman ni semua rujuk Tok Google. Apa sikit Tok Google, bila Tok Google kan. Tok Guru Google. Dan memang pun ajak information kat dia. Saya bukan nak tak ada jawab, Google boleh jawab. Tapi dalam bab information yang memang mereka yang program kan, ada programmer yang program kan, Google apa seumpamanya. Jadi apa yang jawab tu mengikut apa yang mereka nak jawab, dan programmer tu susun, dan dia telah berikan dalam sistem dia. Tekan je hak ni, dia akan jawab. Ada yang bentuk tulisan, ada yang bentuk gambar, ada yang berbentuk suara pun. Dia kata, dia bagi kita soal, dia akan jawab. Cuma saya tak berapa kerap guna perkhidmatan Google macam tu. Kalau orang yang rajin tu, tekan je hai Google kan. Hello Google, can you please explain me about elephant? Dia cerita, elephant is an animal, is mammals. Kelepuk saya tak pandai. Saya tak berapa guna application tu. Tapi ada. Maksudnya memang dari sudut tu ada. Tapi kau nak mengenal Tuhan, kau tak boleh pakai tu Google. Pasal di atas siapa yang programnya dia. Kena jumpa Tok Guru betul. Pasal dia ambil daripada siapa. Pasal proses kita nak mengenal Allah Ta'ala ni mesti daripada guru yang guru apa sanad
ambil daripada siapa. Kalau betul bertemu buku dengan ruasnya, walaupun dalam masa yang sangat pendek, kita akan mendapat natijah apa soalan yang kita soal, dan kita akan dapat jawapan. Dan kalau misalnya kita pergi mengaji, pergi belajar, kita akan dapat satu panduan, dan panduan ni, Masya Allah, sangat hebat. Yang ni akan membetulkan kita punya perjalanan hidup. Yang ni yang kena berguru ni. Yang mestinya guru ni bukan robot, mestinya bukan macam sistem yang telah diprogram kan. Dia mesti ulil albab, orang berakal, zawil uqul, ulil nuha, itu istilah Quran, qaumi yaqilun. Dan semestinya bukan sebarang makhluk, dia mesti istilahnya pewaris nabi-nabi dan rasul, bukan saja mewaris ilmu zahir, tapi juga mewarisi ilmu batin. Istilah batin tu, faham dia sungguh dalam bab ketuhanan, walaupun Allah tak boleh dilihat dengan mata, tapi dalam hati sentiasa. Orang macam ni tuan, panduan untuk kita lihat dan kita belajar macam mana nak proses perguruan untuk apatah lagi nak menghayati bab ketuhanan ni. Jadi khasnya apa saya duk sebut ni, guru satu hal, dan kita pun memang istilahnya walaupun dalam masa singkat ni kita perguruan juga. Cuma perguruan macam ni, dia kalau ikut dari segi kaedah agama kita, dia tak menepati SOP kita lah. SOP, guna bahasa SOP tu senang kan. Kalau SOP COVID macam ni lah. Tapi SOP kita perguruan dia macam-macam. Sepatutnya SOP perguruan bukan saya datang kat tuan-tuan, tuan-tuan ni datang kat saya. Kacau sikit. Ngadi-ngadi pula orang tua ni. Tak, memang proses macam tu. Tuan-tuan kalau ada anak, tuan-tuan nak bagi dia pandai, bukan bagi guru main rumah, tuan-tuan kena hantar pergi rumah guru. Betul tak? Tuan-tuan kalau minat anak dara orang nak Minang, bukan bagi anak dara tu datang, tuan-tuan kena pergi Minang. Bunyi bahasa apa tu kan. Memang prinsip dia macam tu lah. Tuan-tuan kalau lapar, aku ada food panda, dia telefon dia buat main hantar rumah. Itu je kot kan. Kot lah ni ada model tu. Tapi kalau ikut tuan-tuan lapar, tuan-tuan nak pergi makan kat kedai tu, tuan-tuan kena buat diri tuan-tuan. Kalau food panda pun tuan-tuan kena kontak food panda tu, supaya dia main hantar. Itu kan. Saya pun datang sini pun, dia kata tuan-tuan main panggil saya datang satu, saya datang gedik-gedik nak datang tak datang kan. Sorry sikit bahasa tu kan. Saya nak cerita apa ni prinsip. Ni proses perguruan sepatutnya lah yang ikut SOP. Satu, ilmu agama ni macam mana pun nisbah nak belajar macam tu. Prinsip kita pula dari sudut sikit saya nak selitkan situ. Prinsip nak belajar macam tu. Tapi prinsip dakwah, orang tak nak pun pergi jumpa kena pergi cerita dia. Orang yang salah, walaupun dia tak ngaku salah, pergi jumpa, tangkap apa yang sepatutnya kena buat, cegah juga benda mungkar dia. Nak tunggu dia bertobat, kita kena pergi jumpa dia betul yang kedudukan dia. Nisbah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tambah orang yang ada kuasa untuk memastikan maslahat, khasnya atas nak jadikan hamba Allah Ta'ala, jadikan umat Nabi Muhammad SAW yang realiti ni. Orang yang pemerintah ni dia kena buat tindakan yang sepatutnya macam mana untuk melahirkan generasi yang macam mana yang dikendaki ni. Dan kalau kita kata sebut Malaysia dah nak bentuk Malaysia ni, mesti ikut SOP Malaysia punya lah. Tapi kalau atas nama nak membentuk generasi yang Rabbani, yang tauhid Allah Ta'ala, mesti penguasa ke arah tu. Kalau penguasa tak ke arah tu pun, wajib atas kita as a Muslim pergi cari guru yang guru boleh bawa kita ke arah tu. Okay. Itu sikit ilmu perguruan yang nak kena faham. Prinsip SOP kita. Satu, sedar je hidup kita. Allah hidup aku, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nyawa lagi aku ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan bila nak ada perasaan macam ni, sampai bila-bila lah. Bukan masa main kursus saja. Hatta saya pun bukan tukang cakap ni, masa saya cakap tu suri padam. Okay. Kenapa dia boleh sentiasa menyala? Pasal tenaga elektrik sentiasa mengalir ke dia. Satu, dia boleh sentiasa menyala. Boleh? Bawa cara berfikir tu kat kita. Kita hidup tak? Macam mana kan keadaan Nabi kita Muhammad SAW ni, ada istilah jasad dia yang memang kita kena muliakan. Atalah ni telah dikuburkan di Madinah Munawwarah tu. Ada kemuliaan yang kita kena berikan di jasad dia. Dan bila istilah dia mati, bercerai, roh dia pada jasad dia, roh dia pun kita kena muliakan. Dan nisbah kedudukan dia di mahsyar esok, di mana mauqif dia, masyhad dia akan berada sana. Tu pun walaupun tak berlaku lagi, dah kena ada akidah kita, tempat istimewa salah nak bagi kat dia. Begitu juga asal usul sebelum
ada roh Muhammad ni, ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Yang tu pun ada akidah yang kita belajar betul-betul mengikut disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak pernah dengar lah sekali lalu. Dan nak faham dia mesti dapat pengetahuan betul daripada ahli dia. Silap ambil pengetahuan sivil. Saya boleh bagi peringatan begitu je. Yang tu yang baru, insyaAllah baru kita faham Nabi Muhammad ni, baru kita kata Nabi Muhammad ni lebih besar daripada kita kena beri penghormatan pada mak ayah kita. Macam mana pun mak ayah kita, ada hak mak ayah kita yang kita kena tunai. Kalau kita sebagai isteri, ada hak suami yang kena tunai. Kita sebagai pekerja kena ada hak dengan pemimpin yang kita kena tunai, dengan bos. Kalau kita sebagai rakyat ada hak dengan pemimpin. Kita sebagai rakyat jelata ada hak kita dengan sultan. Ada semua. Kita adik-beradik ada hak kita sebagai adik-beradik. Dan besar sekali adalah hak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap macam mana? Ada isyarat dalam hadis kata Rasulullah, la tu'minu hatta akuna ahabba ilaik. Kamu belum iman lagi sehingga aku adalah orang yang paling kasih pada diri kamu. Kita biasa dengar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kita terima hadis tu. Hadis ni jarang orang sebut. Hadis masyhur riwayat Bukhari Muslim, begitu banyak menceritakan makna yang seumpama ni. Ada sebutlah hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in kama qala. Belum iman lagi seorang daripada kamu sehingga aku adalah orang yang paling dikasihi, lebih daripada dikasihi pada bapa dia, anak dia dan manusia sekaliannya. Hatta ada sebut riwayat lain, hatta lebih kasih daripada diri kita sendiri. Kita dengan Rasulullah tu, kita kasih kepada Rasulullah lebih daripada kasih kepada diri kita. Baru iman kamil sempurna pada Rasulullah. Bayang tak? Apa kedudukan Rasulullah yang kita nak faham ni? Macam mana nak boleh ada kedudukan kasih ke Rasulullah yang orang kata apa? Yang macam ni momentum kuat nak kasih Rasulullah ni. Kalau tak ada apa-apa bab etikad yang kita faham yang boleh bawa ke sana, mana nak sampai? Memang tak boleh ada kasih kat Rasulullah punya. Bahkan tak ada hati kat Nabi Muhammad ni. Nak ikut Nabi Muhammad jauh sekali, nak ikut lifestyle dia tak boleh. Nak hidup semati hidup aku mati aku tu aku kerana Allah Ta'ala. Nak hidup mati aku kena Rasul. Mana mungkin kalau tak kenal siapa Allah Ta'ala, tak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut tu kepada Rasul sikit. Saya cukup sekadar tu untuk sekali lalu penjelasan kepada siapa dia Nabi Muhammad ni. Dah ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil faham isyarat pada Quran, disyarah oleh sebagian ulama tafsir kita. Itulah maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suatu masa dulu kita biasa dengar juga ayat ni tak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ni rahmat bagi sekalian alam. Sampai dia kata, saya ni bukan saja menteri orang Islam, saya juga menteri jaga agama. Dan agama saya bukan kena jaga agama Islam, saya pun kena jaga agama orang kafir juga. Pasal dia bagi huraian ayat Quran tu je, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menteri mana tanya lain lah. Dia boleh syarah macam tu. Kita dengar apa ni dengar dia syarah. Sedangkan bukan macam tu masuk ayat Quran. Pakai ayat Quran je, tapi tak betul huraian. Satu, hati-hati orang yang kadang pakai ayat Quran tapi salah ajaran yang dimaksudkan yang sebenarnya dengan apa yang Quran yang ditafsirkan. Jadi pokok asal saya nak sebut tadi adalah ke Allah Ta'ala. Jadi jalan nak kenal Allah Ta'ala ni tiada lain. Apa dia? Makhluk. Jadi khasnya pada diri kita, dia bagi kita kederat. Lepas tu dia bagi kita mendengar, bagi kita melihat. Melihat dia, buka je mata, Allah bagi aku penglihatan. Untuk kita ni apa? Aku sebagai pemegang amanah, Allah dah bagi penglihatan, aku kena letakkan penglihatan aku pada tempat yang disuruh melihat. Apa yang dia tak benarkan melihat, aku tak lihat. Kalaulah terkalah kita dengan nafsu, melihat juga benda yang tak boleh dilihat, buat macam mana? Wajib taubat, wajib bersegera menyedari kesilapan diri. Kalau kita memang ada akidah pada ilahi, itulah perbuatan kita sehari-hari. Memang akan ada terlajak, tengok, perhati, dengar, lihat, sentuh, pegang, pergaulan. Betul nak buat apa? Istighfar lah. Kita manusia biasa, memang ada salah. Yang ni adalah kesalahan-kesalahan
yang kita nak kenal, nak kena faham. Dengan tu baru kita akan rasa aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, aku banyak kena minta ampun dengan Kau ya Allah, aku banyak lalai, aku tak hadir hati dengan Kau ya Allah, aku tak rasa perhubungan ketuhanan yang Kau ni kurniakan aku macam-macam nikmat ya Allah, aku tak faham kurniaan Kau kepada aku ya Allah, tak rasa Kau hidupkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ajaran-ajaran yang kita warisi adalah Al-Quran, cerita Nabi Adam AS, cerita Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini amalan Nabi Yunus AS. Bahkan semua Nabi-Nabi Rasul, ini prinsip dia. Apa dia? Walaupun taat, tapi sentiasa muhasabah diri, duk merasai diri mereka yang hebat dengan sentiasa taat tu masih merasa ada kecuaian lagi dengan ilahi. Ini Nabi Rasul. Yang inilah ajaran Nabi Rasul ke kita, pewaris Nabi Rasul ajar kita. Walaupun kita duk taat, kena mengaku kezaliman diri. Apatah lagi kita bukan Nabi Rasul, memang ada salah. Jadi masalah kita apa? Tak pernah rasa bersalah, tak pernah rasa ada masalah. Bahkan relax aja, tunggu mati nak masuk syurga. Lain ni. Memang lain. Lain apa? Lain daripada apa yang sepatutnya kalau kita faham dengan la ilaha illallah ni. Bukan macam tu lifestyle kita. Okay, lalu ke situ. Jadi asal saya nak sebut, mendengar, melihat tadi, begitu juga bercakap. Asal kita bisu, Allah yang bagi cakap. Dan alat kita dibagi bercakap ni mulut. Akhirat esok bukan mulut aja bercakap, tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, kulit boleh bercakap, untuk jadi saksi atas kita. Betul nak buat apa? Sedarkanlah. Kita ni diberi amanah, dengan diberi kita bercakap, jangan bercakap apa yang tak boleh bercakap. Nak bercakap, bagi ada break sikit kan. Telajak perahu boleh diundur, pejabat telajak perkataan buruk padahnya. Apatah lagi telajak perkataan dalam betul-betul akidah ni, buruk masalah dia. Besar nak sebut tak mana, hadirkan rasa kita ni sebagai pemegang amanah. Allah ni yang anugerah pada kita. Yang tu nak faham ketuhanan tu, Allah yang bagi kita kebolehan bercakap. Tak akan aku bercakap melainkan apa sepatutnya bercakap. Tak boleh cakap benda baik. Isyarat Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Kalau nak bercakap, cakap baik-baik. Au liyasmut. Kalau tak boleh cakap benda baik, diam. Baru ada prinsip ketuhanan, baru ada iman. Baru ada iman. InsyaAllah tu adalah hasil iman. Punca dia pasal apa? Pasal lihat diri, merasai kita ni adalah amanah daripada ilahi yang semua ada kat kita. Pemberian daripada Allah Ta'ala yang hakiki. Kita ni hanya sebagai pengguna yang dibenar dan dengan waktu yang tertentu sahaja. Terus sekali lalulah nak tunjukkan bagaimana nak menggunakan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nak memahamkan sifat kesempurnaan ni hak Allah Ta'ala semesta alam. Yang kita ni tidak ada apa-apa sifat kesempurnaan. Kita ni fakir berhajat. Ni yang ada kat kita ni, hidup Allah Ta'ala beri, ilmu dia beri, kehendak pun dia beri, kederat pun dia beri, mendengar pun dia beri, melihat pun dia beri, bercakap pun dia beri. Tu dasar besar tu nak bawa untuk rasa kita ni datang daripada ilahi, zat daripada Allah, sifat kita daripada Allah Ta'ala. Boleh buat aktiviti ni pun semua daripada Allah Ta'ala. Apa yang kita milik dengan perbuatan dia beri pun datang daripada dia, hidup dengan dia, dengan anugerah limpah kurnia dia, nak balik ke dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha ma'ana. Sekali lalu gitu. Yang tu sekali lalu juga untuk menguraikan bagaimana kaifiat untuk kita menghayati kefahaman kita nak tauhid ke Allah Ta'ala ni. Dan jalan dia, kalau perhati apa saya sebut tu, apa dia? Kena perhati diri. Yang itulah isyarat ulama' dia sebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fana jasaduhu. Apa maksud dia? Siapa yang kenal diri dia akan kenal Tuhan dia. Syarahan dia besar tu.
Saya dah syarah kat tuan-tuan nak tu lah. Kenal diri mana? Kenal kehambaan diri, kefakiran diri. Zat kita, sifat kita, perbuatan kita, pemilikan kita. Fakir, 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 fakir. Kalau nisbah nak guna bahasa lain, kita ni, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita, 0,0,0,0,0 dengan Allah Ta'ala. Yang ada sempurna sifat, sempurna sekali. Zat, sifat, perbuatan, milik kita apa? Allah, 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 Allah. Kenal di kita siapa, bandingkan dengan Allah Ta'ala, kita akan kenal Allah Ta'ala apa? Dialah segala sifat kamalat. Kat kita ni adalah opposite daripada sifat kesempurnaan dia. Asal kita tak ada, dia bagi ada. Asal kita hidup, kita mati, dia bagi hidup. Asal kita jahil, dia bagi ilmu. Asal kita tak ada kehendak, dia bagi kehendak. Asal lemah, dia bagi kedengaran. Asal buta, dia bagi melihat. Asal pekak, dia bagi mendengar. Asal bisu, dia bagi bercakap. Saya guna sifat 20 Satu sifat 20 ni ngaji daripada jalan yang betul, Masya Allah. Memang betul-betul boleh jadi ahli tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dapat kedudukan itu, walaupun tak sesempurnanya dengan apa yang kita dapat belajar dan faham pada hari ini. Mudah-mudahan itu jadi sebab untuk ada istilah tarakki. Patah Melayu kita apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kita suka tukar sikit. Sikit-sikit lama-lama dapat tauhid. Tukar sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, sikit-sikit lama-lama jadi tauhid. Apa jalan dia? Zikir, fikir. Rajin duk menjelih ilmu. Jumpa ahli dia untuk belajar yang sepatutnya kita kena belajar. InsyaAllah. Sikit-sikit lama-lama jadi tauhid. InsyaAllah. Saya nak respon soalan. Lawak ya apa soalan ni. Apa nak buat kalau nampak hantu? Ni mau gila juga kan, saya soalan gila. Buat soalan ni dulu. Nampak hantu lari. Guru saya ajar macam ni. Kita kalau lari tu maksudnya ada benda kita tak kemas dalam bab ketuhanan. Macam tu kan? Ya. Kita lemah ni lari lah dulu kan. Aduh, lari lah dulu. Bagi soalan macam ni dulu lah. Apa kita nak buat kalau nampak harimau? Lari. Harimau tak nak kejar kita, ya? Boh itu lah. Apa nak buat kalau nampak hantu? Ingat kita lari, hantu tu buat tak tahu je. Dia susah nak kejar kita. Dia gelak je kita. Saya tolong gelak untuk dia. Hantu tu gelak je. Saya nak puji suara, puji jin dia. Kau nak lari daripada aku? Dia gelak. Tak kita. Beradak betul-betul. Apa dia? Saya ngaji ada guru ajar macam ni. Tuan-tuan boleh buat, tak boleh buat, tak tahu lah. Tapi kalau kita ada akidah, boleh buat. Nak cerita apa ni? Kita dalam alam barzah, antara ditalkin kan, memang yang ni pun kita punya keyakinan. Muka nakir hebat tak? Datang kumpul ke mana? Dia ikut siapa yang mati tu lah. Tapi dia ajar dalam talqin prinsip macam mana? Saya nak ajar prinsip ajar dalam talqin. Dalam talqin tu antara yang dibaca bila orang mati tu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tanah perkuburan ni. Idza ja'akal malakani, bila datang kepada kamu dua orang malaikat. Wa huma munkar wa nakir. La takhaf. Jangan kamu takut. Pasal apa? Innahuma khalqun kama anta khalqun min khalqillah. Kedua-duanya makhluk macam mana engkau pun makhluk Allah Ta'ala. Fa idza ja'ak wa aq'adak, bila dua-dua datang kepada kamu dan memperdudukkan kamu, wa sa'alak, dan dua-dua bertanya kepada kamu, ma rabbuka, jawablah dengan perkataan yang fasih. Apa dia? Allahu Rabbi. Sikitlah saya sebut itu kan. Macam mana nak boleh ada lidah yang fasih macam tu? Itu yang kita duk belajar ni. Kalau kita memang duk sentiasa Allah bagi hidup aku, Allah bagi akal aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Malaikat tu esok dia tanya. Kita memang siap ada Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi hidup aku. Dia yang ahyani, dia yang arzaqani, dia yang at'amani, dia yang saqani.
Tu sebut Arab dia sikit lah. Kalau Melayu pun sebut je, adilkan je fahaman kita buat ketuhanan ni ke Allah Ta'ala. Dia tak payah tanya lah. Dia nak tanya pun kata dia, tak payahlah kita tanya dia main ni. Kenapa? Tak tanya lagi pun dia menjawab, siap dah. Okey. Itu jumpa malaikat muka nakir. Jumpa hantu buat apa? Sama lah prinsip dia. Main muka itu, dah lari. Apa dia? Kau makhluk Allah Ta'ala, aku makhluk Allah Ta'ala. Kenapa pula aku kena takut dengan kau? Patutnya kau yang kena takut dengan aku. Boleh? Ada berani itu jap. Serta dengar saya sebut. Pasal apa kita tak berani? Pasal kita tak ada akidah dengan Allah Ta'ala. Satu kita tak berani. Satu ulama-ulama dulu masuk hutan, tak gaduh jampi apa. Memang hati dah dekat dengan Tuhan. Dia pergi masuk hutan, tak gaduh bawa senapang jampi serapah apa-apa tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma bihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa min syarrihi wa min ghadabihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Masuk tu bismillah. Yakin ya. Allah Ta'ala, Allah maghfirni ma syi'ta. Itu saya kata kena ngaji akidah besar apa tu. Lalu dalam hutan. Jumpa rimau, bukan rimau tegah je. Bukan singa jekah kita. Kok singa tak ada kat Malaysia Bukan rimau jekah kita. Rimau tawar diri, duduk apa? Letak, naiklah atas aku. Jadi yang jadi pada orang-orang yang luar biasa. Jadi luar biasa tu siapa? Siapa yang istilahnya takwa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan semua makhluk akan tunduk oleh dia. Syarahan tu panjang. Sekali lalu saya sebut itu. Pasal soalan tanya apa nak buat bila nampak hantu. Dengar, kalau baca ayat kursi pun, dengar, salah akidah kita, hantu tergelak dengar, nampak hantu, teringat kita pasal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Saya tak kena gelak dengan hantu tu. Tajwid tak betul. Majlis mufasil patutnya dia baca 5 rakaat, kau baca 2 rakaat, kau baca turuk. Siapa ni? Tadi saya cerita babat tajwid sikit tuan. Dia gelak kita. Itu kalau dia pandai sikit lah nak bagi psikologi kat kita. Itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kau baca ayat Quran pun tak betul. Kau ingat aku takut dengan ayat Quran kau baca? Baca tu bukan aku takut dengan kau. Lagi aku nak gempak kau. Tu, dia akan buat kita. Itu bukan nanti baca ayat kursi. Yang selamatkan kita siapa? Ayat kursi ke pemilik ayat kursi tu? Ayat kursi macam apa? Sebab ni sebab nak baca. Tu yang baca ruqyah ayat Quran apa, itu sebab yang kita ikhtiarkan untuk istilahnya menjauhkan daripada gangguan syaitan, gangguan hantu ni. Besarnya apa? Akidah kita dengan Allah Ta'ala. Dan dengar, akidah kita betul dengan Allah Ta'ala, hantu pun tak wani nak duduk dekat. Saya ngaji tu aja ambil kisah daripada kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang sangat tegas. Akidah dia Masya Allah, gilang gemilang, terbilang. Rasulullah pernah sabda pada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. Atau kama qala. Kata Rasulullah, wahai Umar, kau tahu tak engkau ni, kalau kau jalan satu lorong, ya Umar, idza laqiyaka syaitan, kalau syaitan dapati kamu lalu satu lorong, maksudnya kamu lalu lorong ni, salikan fajjan, kau lalu satu lorong ni, salaka fajjan ghayra fajjika, dia akan menyimpang lalu lorong lain daripada lorong yang kau lalu. Tu siapa? Syaitan tu. Hantu ni lagi koman daripada syaitan kan. Apa saya nak sebut tu? Baik, Sayyidina Umar tak nampak syaitan, tapi syaitan menjauhkan diri daripada Sayyidina Umar. Soal, kenapa syaitan takut kat Sayyidina Umar? Syaitan ada akidah dengan siapa yang menjadikan Umar. Syaitan ada akidah siapa dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaitan takut. Itu orang yang hantu takut ni, dia takut dengan siapa yang ada hati, ada takwa, ada tauhid dengan Allah Ta'ala. Satu kisah Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
pasal akidah dia, soleh dia, takwa dia. Kalau ada orang kena gangguan daripada jin ni, orang datang ke rumah dia minta bantuan untuk menghalaukan jin ni, Imam Malik kata apa? Ambil selipar dia yang mulia tu, ambil selipar aku ni, bawa balik. Tak ada nak sampai rumah, elok dah kawan tu. Siapa? Orang tahu selipar siapa. Selipar pun takut dah, hantu takut dah, jin takut dah. Siapa? Dia tahu tuan selipar siapa. Ni selipar dia mari, kalau tuan dia mari tak mampu aku. Kita tu kata tu nampak hantu. Dengar, hantu kita tak nampak pun, memang hantu duduk kat kita lama dah. Dan kita pun dah jadi hantu. Oh, sorry, kasar menuduh orang ni. Itu kena semak diri lah. Kalau kita boleh perasan kita lama dah jadi hantu, baik hantu raya ke, Pontianak ke, Bopi bahasa itu, dah lama dah tak peduli dengan Tuhan, tak peduli dengan Allah Ta'ala, tak ada peduli dengan ilmu-ilmu agama ni, tak pernah istilah nak rojok, nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Dah lama kena kencing dengan setan. Dah lama dah orang kata apa, duk isap darah, diisap darah oleh setan dan hantu. Bopi lah bahasa itu dah. Rupanya ada geng lama dah, satu geng rupanya. Cuma bila nampak menggerun kan, gerun je lah. Tapi sebenarnya bukan gerun, buat kawan lah. Buat kawan. Yang ni pun kena mengaji, faham elok. Baru kita nak faham siapa dia. Macam mana pun, sekali lalu saya dah jawab. Macam nama tu, nak baca ayat kursi pun, dengar. Baca ayat kursi dengan betul akidah. Kalau tak boleh baca pun dah ketar-ketar tau macam mana. Ya Allah, Engkau saja yang boleh selamatkan aku daripada makhluk ni. Aku memang ada gerun, ya Allah. Tapi dia makhluk, memang rupa dia aku tengok menggerun dengan aku, mengemang dengan bulu tengkuk aku. Tapi aku kenal dia tetap makhluk. Hebat macam mana pun dia makhluk, gerun macam mana pun dia makhluk. Yang boleh pelihara aku hanya Engkau, ya Allah. Tak ada siapa tempat aku berserah. Tauhid lagi betul. Kalau mati pun dia cekik, katalah gitu. Bila buat lawak bodoh gitu kan. Dia cekik dah. Aku mati dalam iman, aku mati dalam hati aku gantung dengan Allah Ta'ala. Itu kita kena buat. Saya bagi jawapan. Adakah yang beriktikad bahawa kita menumpang pada Allah? Atau kita menumpang pada zat Allah Ta'ala itu membatalkan syahadah? Bukankah kita hidup di dunia ini adalah dengan izin Allah? Bolehkah kita menganggap bahawa kita adalah menumpang Allah? Kerana dengan izin Allah lah kita ada di dunia ni sekarang ni. Ada beberapa ayat yang betul, tapi ada beberapa ayat yang sewil. Dalam tu. Antara yang betul macam mana? Kita memang boleh hidup ni dengan izin Allah. Kita ada di dunia ni pun dengan izin Allah. Itu memanglah. Dan kita ni Allah Ta'ala buat pasal Allah yang kendaki buat kita. Cuma bahasa menumpang tu kena faham. Bukan menumpang ni kita menumpang Allah, Allah menumpang kita. Memahamkan kita menumpang di Allah, Allah menumpang di kita. Masalah ni. Kalau ada pun mungkin kata kiasan kot kita tak faham bahasa kiasan orang tua-tua. Kita faham macam lain, dia punya maksud lain. Itulah. Jadi istilah menumpang, kalau nak guna menumpang, kita menumpang dengan Allah, bukan kita menumpang ke Allah. Kita berdempik ke Allah Ta'ala, subhanallah. Bukan macam tu. Kalau saya nak guna bahasa yang lebih sempurna, bukan kita menumpang Allah, bukan Allah menumpang kita pun. Kita makhluk Allah. Allah dia jadikan kita dan dia jadikan kita, dan dekat kita setelah dia jadikan zat kita, dia kurniakan sifat kesempurnaan dia tu, dia beri ke kita. Kat dia, hak dia. Tapi apa kesempurnaan yang ada pada dia, dia zahirkan kat kita, dia bagi hidup kita. Inilah istilah tumpang.
Yang tu kelakut. Bakal nak guna bahasa tumpang tu. Kalau agak ganggu tumpang tu, buang perkataan tumpang tu. Pasal perkataan tumpang tu dia bahaya, akan membawa faham. Dia macam ni. Ni gelas. Ni dah ada air, biarlah ada air dah. Dia akan faham macam mana? Ni makhluk, untuk Allah tumpang kat makhluk. Oh, faham ni tu bahaya. Ada Allah tumpang makhluk. Siapa tumpang siapa? Oh, tu makhluk tumpang kat Allah Ta'ala. Kita pula tumpang kat Allah Ta'ala. Kalau tumpang tu dengan mana bergantung, dengan mana kita takkan boleh ada, melainkan Allah bagi ada kita, yang tu tak apa. Itu perkataan tumpang tu bagi betul perkataan tu. Macam mana ada saya tulis dalam nota tu, makhluk dan Allah berpisah tiada. Apa maksud makhluk dan Allah berpisah tiada? Bukan maksudnya Allah menumpang kat kita. Bukan. So makhluk dan Allah berpisah tiada pasal apa? Pasal makhluk mana boleh ada sendiri, makhluk mesti berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tu pun istilah dia. Apa maksud berdiri dengan zat Allah Ta'ala? Makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk nak ada, mesti Allah yang bagi ada kita. Dengan keizinan limpah kurnia dia, anugerah dia, ada kita. Dengan limpah kurnia dia dan anugerah dia juga lah beri hidup kita. Dan segala sifat kesempurnaan dia beri pada kita. Beri keupayaan pada kita. Kebolehan, kepandaian pada kita. Dengan tu boleh ada harta benda kat kita. Semua dengan pemberian dia, limpah kurnia dia, kehendak dia. Tak ada campur tangan daripada makhluk semata-mata. Walaupun tengok ada proses sabab, itu sabab makhluk atau perjalanan sabab semata. Berkata cause and effect semata-mata. Bukan atas istilah menumpang. Yang tu pun belajar dengan ada golongan-golongan yang guna bahasa-bahasa macam ni, bahaya. Khasnya soalan mengenai kata beriktikad kita ni menumpang pada Allah atau kita penumpang pada zat Allah boleh membatalkan syahadah? Jawapannya ya. Kalau duk iktikad kita ni Allah menumpang ke kita, dengan tu kita hidup. Allah menumpang kat kita. Macam mana air ni kubur, air ni menumpang dalam gelas. Kalau macam tu faham dia, kubur, keluar je lah Islam. Ataupun kita menumpang dengan Allah Ta'ala, maksudnya kita ni menumpang pergi masuk dalam Allah Ta'ala. Ada istilah dalam mutahid dia panggil al-hulul wal-ittihad. Hulul ni apa? Hulul ni air yang masuk dalam gelas. Jadi Allah menumpang kat kita. Macam mana pahaman Kristian, Allah menjelma dalam Nabi Isa jadi Tuhan anak, Allah menjelma dalam Siti Maryam jadi Tuhan mak. Faham jadi kufur. Subhanallah. Mustahil Allah Ta'ala macam tu. Mustahil hubungan kita dengan Allah Ta'ala macam tu. Mustahil. Jadi kalau kata Allah, inna Allah ma'ana, yang di atas istilah hadis saya ada sentuh sekali lalu, ayat mutasyabihat, bersama je Allah Ta'ala dengan kita, bukan bersama dengan bersatu, menumpang. Subhanallah. Tapi bersama dengan dia, mana ada kita, melainkan pasti kita ni adalah anugerah daripada dia. Apa yang ada kat kita, tiada lain melainkan limpah kurnia daripada dia. Kita ni mendalilkan siapa dia. Satu, ada pelajaran yang detail, kena faham belajar itu. Khasnya kadang-kadang belajar pada ilmu yang nampak pelajaran dia halus sikit, tapi tak kena gaya, boleh jadi sesat. Satu, berjumpa lagi ahli, mesti betul pada ahli dia. Satu data soalan, bukankah kita hidup dunia ni dengan izin Allah? Ya. Cuma bahasa izin ni pun bahaya juga pada kedudukan yang bermasalah. Saya ngaji ada guru dia tak benar kan guna perkataan izin ni. Khasnya bila buat benda jahat, orang mencuri, kita mencuri pun dengan izin Allah. Macam okey tak? Kan nak muka lain dah kan. Dia buat jahat, aku jadi kafir ni pun pasal izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin aku jadi kafir, takkan aku jadi kafir. Macam melengok lagi dia. Oh ya, betul juga. Kalau Allah tak izin, takkan jadi kafir. Mesti Allah Ta'ala izin aku jadi kafir. Dan bersama dengan izin tu kita faham restu. Tu masalah. Inna Allah wala apa? Inna Allah la yarda li ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tak redha kufur. Tu macam mana boleh faham izin-izin? Bab izin ni bahaya bila diguna pada tempat istilahnya menyanggah Allah Ta'ala, buat benda salah dengan Allah Ta'ala.
nak menunjukkan yang ni takkan berlaku melainkan dengan izin, tapi dia buat benda salah. Izin tu untuk faham ada kehendak dan ada redha, izin di situ bermasalah. Kalau kita buat benda baik, gunakan perkataan izin, alhamdulillah, yang tu tak ada masalah. Tapi perkataan izin ni dia bahaya apabila digunakan pada tempat yang bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Guna izin tu bahaya. Selalunya orang-orang yang belajar tak betul ni, dia akan menggunakan kata izin sehingga benda yang buruk dia buat pun, kata dia, aku pun tak boleh mencuri melainkan Allah yang izin. Kalau tak izin aku tak mencuri je. Kan? Nampak satu sudut macam okey tak? Macam memurnikan apa perbuatan dia yang jahat tu. Aku ni pun tak sembahyang, Allah Ta'ala juga izin. Kalau tidak takkan aku boleh tak sembahyang. Lain dia bunyi Yang ni ada kalam hak yang campur batil ni dalam ni. Jaga. Yang ni tempat-tempat bermasalah gunakan perkataan izin. Jadi benda salah memang tak boleh perkataan izin. Dari istilah sebut ulama, kalau kata mencuri, dia takkan boleh mencuri melainkan Allah yang kendaki dia mencuri. Kalau tak ada kehendak Allah Ta'ala, memang dia takkan mencuri. Kehendak betul. Tapi adakah Allah Ta'ala redha dia mencuri? Allah Ta'ala tak pernah redha perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri adalah salah. Allah Ta'ala tak suruh pun mencuri. Allah Ta'ala datang dan Nabi Rasul ajar syariat haram mencuri. Tak boleh kata Allah izinkan dia mencuri. Tak betul perkataan tu. Allah yang memang kehendak dia, dah dia nak mencuri, Allah Ta'ala bagi dia keupayaan untuk dia mencuri. Tapi Allah Ta'ala tak redha dia mencuri. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul menunjukkan pencuri ni, perbuatan ni haram, berdosa. Bagi betul pernyataan syarak tu. Selalunya terganggu masalah nak faham perkataan izin. Selalunya yang pakai banyak perkataan izin ni tak umur. Sorry sikit, tak umur sabar. Lagi jambi. Contohlah berkelubung ni. Pasal kemian apa? Jelah, dah ada gaya dah. Senang faham. Pasal kemian apa? Semayang hajat sikit. Betul tak sikit? Buka. Sayalah hang tua. Betul apa pula kenyataan yang keluar? Saya takkan boleh ada di sini melainkan dengan izin Tuhan alam semesta. Kita pun dengar, betul juga tak izin kalau tak kena jadi begini. Saya tahu apa hajat Tuhan hamba. Kita pun menyerahlah segala-gala. Pasal apa? Izin Allah Ta'ala. Kena kencing awal-awal kira. Izin. Kalau kita faham apa? Izin kepala otak kau. Hantuah ni. Kepala otak kau. Kita kepala otak je. Kita faham perjalanan syariat pada hak dan batil tu. Orang Ta'ala tak izinkan. Kalau kau boleh panggil jin masuk dalam badan kau, ini bukan perkara yang diizinkan oleh syarak. Ni tak dapat izin daripada Allah Ta'ala. Jangan kau dapat izin. Aku pun tak izin dengan perkara ni. Kalau kita pandai kelahi. Saya sebut itu sudah. Saya pernah jumpa golongan jin. Saya kelahi dengan jin macam tu. Sampai jin surrender. Pernah ada pengalaman saya lah. Saya cerita itu lagi. Kena buka slot lain lah kan. Cerita pengalaman saya jumpa jin. Orang minat ramai cerita jin ni. Ini pun cerita adik-beradik dengan jin. Saja saya nak sebut ni. Banyak yang guna perkataan izin ni selalu orang buat benda salah. Saya takkan boleh mencuri melainkan izin Allah Ta'ala kepada saya. Saya pun tak sembahyang ni. Takkan boleh saya tak sembahyang melainkan Allah yang izinkan saya. Sedap banyak. Dia punya balok malai, dia kata Allah Ta'ala izinkan dia. Saya ngaji kalau guru cengih, yang garang kata apa? Jumpa orang macam ni, sepak saya sekali. Pong, kenapa kau sepak aku? Allah yang izinkan aku untuk sepak kau. Orang tu ajar gitu je. Kalau dia mencuri tu, ambil dompet dia, apa ambil dompet aku? Allah yang izinkan aku untuk ambil dompet kau. Gunakan kau tak izin tu, pulang paku bakar, empuk oleh kepala dia. Pasal dia salah guna perkataan izin tu. Izin ni banyaknya orang batil buat benda tak betul. Ada yang kata izin. Tengok, contoh dulu. Ada juga kan. Dia menang pilihan raya. Siapa dia saya tak tahulah kan. Kita menang dengan izin Allah Ta'ala. Sedangkan arak dia bagi halal. Siapa tu saya tak tahu lah kan. Asyik nak kenal apa. Salah tu. Dia nak menggunakan kemenangan tu seolah-olah Allah merestui kemenangan dia. Dengan sebab tu menang. Yang menang dengan izin. Seolah-olah
kemenangan itu dapat restu daripada Allah Ta'ala. Jaga baik. Nak tengok restu tak restu, mesti di atas tepat tak tepat pelaksanaan syariat yang telah kau buat, yang sedang kau buat dan akan kau buat. Tuan Puan tanya, kadang-kadang dalam majlis penyampaian award, anugerah, betul. Yang dia tu sama dengan, kan? okey, dia dengan pakaian yang tidak Pakaian dia yang menjolok mata. lepas tu dia bila dia Dipilih tak bagi award apa-apa. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Macam Saya mana tu? takkan boleh mendapat kejayaan ini melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Kepala otak kau. Saya baran. Ustaz lebih perangat saya tu, lagi saya baran tu. Kadang-kadang dengar saya nak sebut anugerah apa, bukan anugerah apa dengar. Anugerah pelakon seksi terbaik di Malaysia tahun 2020. Pelakon apa? Pelakon wanita seksi. Woi, apa benda ni? Untuk panggil naik pentas, pakai pakaian menjolok mata gila punya. Diminta untuk naik ke pentas, tepuk tangan gemuruh untuk pengiring. Betul? Alhamdulillah, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini mengucap syukur yang saya tak akan boleh mendapat anugerah ini melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Terima kasih pada ibu bapa. Sekali. Masalah izin tu lah. Okey. Saya jawab soalan tu. Masa kita pun terbatas, ada proses-proses yang berutuk. Sekarang ni soalan yang dah sampai ke saya jawab. Dan yang terakhir Ustaz Azmi sebut tu, saya dah respon. Dengan apa yang ada pun, alhamdulillah, walaupun saya tak baca satu-satu apa kertas yang saya sediakan sebagai macam handbill aje lah, lebih kurang bahasa gitu. Tapi setidaknya saya dah memang kandungan apa sepatutnya saya nak sebut, saya dah ceritakan. Mudah-mudahan banyak manfaat kita. Pertemuan pada pagi hingga petang ni, mudah-mudahan mudahkan urusan kita, dapat kita betul-betul dapat mentauhidkan dia. Semoga majlis macam ni, walaupun nisbah kita punya kedatangan, kehadiran, kesungguhan begitu kerdil, tapi tak mustahil untuk Allah Ta'ala akan menyebabkan kehidupan kita boleh tabdil, boleh tukar terus daripada satu keadaan dulu yang jahil, tukar kepada satu keadaan yang arif, mengenal Allah Ta'ala, boleh tauhidkan dia. Dan yang ni akan jadi satu titik permulaan untuk mengorak langkah kita untuk jadi abid hakiki pada Allah Ta'ala, sentiasa mentauhidkan dia tepat macam mana perjalanan ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, banyak selawat dan salam atas Nabi. Berzikirlah banyak, ada masa untuk berzikir, ingat Allah Ta'ala, fikir Allah Ta'ala, banyak selawat atas Nabi. Yang ni semua adalah membantu untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Saya rasa dekat tu saja. Terima kasih sudi manggil saya datang sini. Terima kasih sudi mendengar sampai ke akhir majlis kita. Maaf di atas segala kekasaran bahasa. Itu saja, kita sudahi dengan doa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.